dan kurnianya Allah Ta'ala mengizinkan kita sampai ke bulan Sya'ban. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kita dah masuk kepada bulan Sya'ban, yang mana dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menceritakan mana as-salatu ila salat di antara salat, kemudian Jumu'ah ila Jumu'ah, Jumaat kepada satu Jumaat, kemudian Rasulullah menyebutkan wa Ramadana ila Ramadan, dan kemudian Ramadan ke Ramadan. Keduanya adalah boleh menghapuskan dosa, maknanya selagi mana kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi kita kesempatan, dah masuk Sya'ban, sikit lagi tuan-tuan, mudah-mudahan seperti mana yang pernah didoakan dalam hadis, yang mana Rasulullah menyebutkan Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Walaupun hadis ni dipertikaikan dari aspek statusnya, tetapi mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari aspek memang kita nak sampai kepada Ramadan. Kerana kalau tuan-tuan tengok bagaimana Sayyidina Umar, dia sangat mengharapkan, kerinduan dia kepada Ramadan, yang mana dia kata ya marhaban bimutahhirina minadz-dzunub, selamat datanglah bulan yang menyucikan jiwa-jiwa kami daripada dosa. Kerana bulan Ramadan ni pada dia adalah tempoh yang kita fokus untuk membersihkan diri kita ataupun fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan lah juga bagaimana Sayyidina Ali memuji Sayyidina Umar, kerana Sayyidina Umar ni ketika mana bila nak sampainya Ramadan, dia menghidupkan masjid-masjid, bahkan dia menghidupkan dengan bacaan Al-Quran. Kemudian dia menghidupkan masjid dengan lampu-lampu, bil masabih, dengan lampu-lampu, sehingga Sayyidina Ali dia memuji Sayyidina Umar, dia kata nawwarallahu qabraka ya Umar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada kubur engkau kerana engkau menghidupkan Ramadan yang akan datang tu tadi dengan persediaan yang rapi. Kita dah masuk bulan Sya'ban, dah tinggal 29 hari lagi, mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Dan begitu juga Sayyidatina Aisyah menceritakan kepada kita bahawa dia kata wama syahidtu, dan aku tidak menyaksikan yang Rasulullah paling banyak berpuasa, maknanya Rasulullah puasa penuh dalam bulan Ramadan, dan tidak ada bulan yang sempurna ataupun paling banyak Rasulullah berpuasa melainkan dalam bulan Sya'ban. Maka dalam bulan Sya'ban ni kalau tuan-tuan ada kesempatan untuk berpuasa, maka perbanyakkanlah berpuasa. Ini mukaddimah kita sebelum kita masuk kepada topik perbincangan kita. Hari ini adalah sesi khas, episod khas, yang mana Tuan Haji Hamzah minta saya hurai mengenai tentang Isra' Mi'raj. Walaupun dah lepas Jumaat yang lalu kalau tak silap saya, tetapi ianya adalah satu tempoh yang menarik ataupun satu insiden, peristiwa yang direkodkan dalam sirah Nabawiyah, dalam hadis Nabi juga, bahkan dalam Quran menceritakan tentang bagaimana berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ni tadi. Perkara pertama yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah mengenai tentang Isra' Mi'raj ini adalah tentang fenomena moden dulu, sebelum kita ambil pengajaran. Kalau dalam poster kita yang fokuskan kepada pengajaran, apa yang sebenarnya kita nak ambil daripada kisah peristiwa Isra' Mi'raj ni tadi. Tapi yang paling utama sekarang ni, kalau tuan-tuan yang ni adalah pembentangan saya sebenarnya ada sediakan slide, tapi tak apalah, biasanya saya akan rujuk tentang slide ni. Bagaimana kadang-kadang kita tengok ada generasi muda kita ataupun zaman moden ini, manusia mula mempertikaikan perkara yang datang daripada hadis Nabi SAW. Ada di kalangan mereka yang merasakan sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya kisah dongeng sahaja. Kisah dongeng sahaja. Kalau tuan-tuan, sebab tu saya datangkan slide ni, kalau tuan-tuan tengok macam mana ada anak muda yang komen, sama ada dalam Twitter ataupun dalam Facebook ataupun dalam Instagram, saya tak sure, saya dapat ni daripada blog dengan dalam Twitter lah, yang mana ada di kalangan anak muda merasakan satu insiden yang luar biasa ni, kalau dia berlaku kadang-kadang kita rasa macam satu perkara yang tak mungkin, dongengan Arab sahaja, kisah-kisah yang sedemikian. Tetapi yang ni sebenarnya ujian tu Allah Ta'ala uji daripada zaman Rasulullah lagi, sehingga zaman hari ni ada yang bersikap seperti sikap Quraisy lah. Tuan-tuan tengok kan, kalau dulu yang menafikan Isra' Mi'raj ni adalah Quraisy, hari ni orang muda kita sendiri menafikan Isra' Mi'raj. Kalau dulu yang menggelakkan Rasulullah adalah Abu Jahal sendiri,
Bahkan Abu Jahal kata kepada Abu Jahal kata kepada Rasulullah, engkau boleh ulang balik tak kisah ni kalau kami datangkan seluruh Quraisy ataupun kaum Arab kepada engkau. Rasulullah tak jadi masalah, sehingga dijumpa kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, la in qala kadzalika la sadaq. Dia kata, kalaulah Rasulullah yang kata sedemikian, ianya adalah benar. Wa inni la usaddiqu li ab'ad min hadha. Abu Bakar kata, kalau dia cakap lagi jauh daripada ni pun aku percaya. Abu Bakar sejak daripada itu dia mendapat gelaran As-Siddiq. Tapi poin yang kita nak terangkan dalam kes Isra' Mi'raj ni, dalam sesi pertama ni adalah tentang bagaimana fenomena moden ada di kalangan pemuda, remaja, generasi muda kali ini menolak peristiwa Isra' Mi'raj, sekalipun sebenarnya dia direkodkan dalam Quran sendiri. Tuan-tuan baca dalam suratul Isra' kan Allah Ta'ala kata, subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala yang menjalankan pada malam hari itu daripada masjidil haram kepada masjidil aqsa. Berarti ini bukan sekadar kisah hadis, dia ni memang direkodkan dalam Quran. Macam mana kalau dia orang menolak hadis, berarti dia orang menolak Quran tu sendiri. Kerana peristiwa tu dibuktikan ataupun disebutkan sendiri, indikator petunjuknya di dalam Al-Quran. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, sebenarnya dalam sirah memang banyak peristiwa yang ganjil. Ketika Rasulullah dikatakan ada cahaya keluar, ataupun ketika usia Rasulullah 5 tahun dibelah dadanya. Ada yang kata sebelum Isra' Mi'raj lagi dibelah dadanya lagi sekali dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa aneh ni memang berlaku dalam setiap agama, bukan sahaja dalam agama Islam. Maknanya kalau mereka berpegang kepada satu agama, sebenarnya agama yang lain pun ada peristiwa yang ganjil. Jesus ataupun Nabi Isa tu sendiri, dia boleh cakap waktu kecil. Maknanya waktu dia bayi lagi, tuan-tuan boleh bayangkan baby yang kita dokong tu boleh bercakap kan aneh. Maknanya tentang kisah Jesus tu sendiri ataupun Nabi Isa tu sendiri. Bahkan Nabi Isa dikatakan lahir tanpa ayah. Maknanya Kristian percaya kisah ajaib begini berlaku. Macam tu juga dengan Yahudi, dia orang percaya Nabi Musa boleh belah laut dengan tongkat dia dan sebagainya kan. Maknanya kepercayaan agama lain menerima keadaan sedemikian. Apa yang berlaku kepada generasi pada hari ini, sekiranya mereka menolak perkara-perkara yang ghaibiyat yang sedemikian, mereka dah ke arah menjerumuskan diri kepada konsep atheism, iaitu menolak agama terus ataupun menolak Tuhan. Yang ni yang kita kira sebenarnya agak membahaya yang berlaku pada hari ini. Manusia ataupun ada generasi moden pada hari ini yang mula mempertikaikan banyak urusan dalam perkara agama. Kalau nak dikatakan peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat aneh, sebenarnya dalam Quran banyak lagi kisah aneh, tapi kita boleh terima. Kenapa dalam hadis bila datangkan kisah Isra' Mi'raj kita tak boleh terima, tapi dalam Quran banyak lagi kisah-kisah aneh. Nabi Ibrahim dikatakan dibakar tapi tak terbakar. Macam tu kan. Tapi kita boleh terima Al-Quran. Kenapa Isra' Mi'raj yang didatangkan dalam hadis mereka tak boleh terima, tapi peristiwa yang aneh yang disebutkan dalam Al-Quran boleh pula terima? Banyak lagi kisah-kisah aneh dan yang kalau boleh disebutkan daripada dalam Al-Quran tu sendiri. Kenapa? Maknanya dia dah mula ke arah daripada mempertikaikan hadis, nanti kemudian dia kembali kepada mempertikaikan Al-Quran. Sebenarnya dari aspek pendekatan sedemikian, ada banyak eksplorasi ataupun penerangan daripada ulama yang ni agak tinggi sikit. Peristiwa yang luar biasa yang berlaku pada zaman Rasulullah diungkapkan secara rasional dalam isu moden pada hari ini pun kadang-kadang ada. Tapi kita tak naklah huraikan secara terperinci sedemikian. Saya pernah cerita macam kes serangan tentera bergajah. Tak tahu saya pernah cerita ke tak dekat masjid ni, yang mana satu hari orang anggap benda tu sebagai satu perkara yang mustahil. Macam mana burung boleh baling batu kepada gajah, kan? Maknanya sampai kalah tentera bergajah tu. Tapi yang saya pernah cerita kot pada tuan-tuan, bagaimana ada satu ulama ataupun satu, maknanya zaman moden penafsirannya daripada kalau tak salah saya belah-belah India. Dia menghuraikan bagaimana insiden tentera Abrahah tu boleh berlaku secara rasional, walaupun kalau manusia fikirkan sebenarnya tak secara rasional. Dia membayangkan, kalau tuan-tuan baca sirah, ketika mana tentera bergajah tu datang, dia datang daripada satu hala, iaitu daripada Yaman. Tentera ataupun Quraisy ketika itu lari bertempiaran naik bukit. Tuan-tuan pernah pergi umrah kan? Tuan-tuan pernah pergi umrah, tuan-tuan pernah sampai Mekah. Mekah tu memang dikelilingi dengan bukit. Kalau dulu lagi teruk, sekarang ni dah banyak ditarah, kan?
Kalau dulu lagi banyak bukit bukau dia tu, dia menggambarkan situasi tu berlaku sedemikian. Maknanya satu kumpulan lari kepada bukit sebelah sana, satu kumpulan lari daripada bukit yang sebelah sini. Gambaran dia macam ni. Tentera bergajah datang dalam satu arah. Satu kumpulan yang A ni tadi dia baling batu, katakan macam tu. Dia baling batu. Satu sudut yang B ni dia tak nampak angle yang A. Boleh faham? Maknanya dia akan nampak batu je. Dia di balik bukit dia akan nampak batu, tiba-tiba burung lalu. Katakan macam tu. Tiba-tiba burung lalu, tak mustahil pun satu sudut yang belah sini akan nampak seakan-akan burung tu yang baling batu. Maknanya kalau dia nak rasionalkan secara rasional sedemikian, tapi kalau kita nak kata itu kuasa Allah lah. Maknanya dia berlaku secara kuasa Allah tu boleh berlaku. Tapi kalau kita nak ceritakan maknanya insiden tu dari sudut yang berbeza, mungkin juga dia boleh berlaku secara rasional. Jadi maknanya apa yang berlaku pada zaman dahulu, sama ada dalam sirah tu sendiri ataupun dalam Al-Quran tu sendiri, ianya adalah sebahagian daripada perkara yang kita kena imani. Macam yang kita dah terima di dalam rukun iman, kita percaya kepada perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul tu sendiri. Yang ni mengenai tentang muqaddimah juga, sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal, yang sama ada berlaku dalam sirah, yang sama ada berlaku dalam Al-Quran, dan disebutkan juga dalam hadis. Pendirian orang beriman adalah dia menerima perkara tersebut daripada aspek keimanan dia. Kerana banyak perkara yang kalau kita pertikaikan ataupun kalau kita argue, sebenarnya banyak perkara yang susah untuk kita faham, termasuklah malaikat, bagaimana Nabi Rasulullah SAW boleh bercakap dengan malaikat dan sebagainya. Yang ni mengenai tentang peristiwa ataupun apa yang berlaku pada hari ini. Sebahagian daripada anak muda ataupun generasi muda mula mempertikaikan tentang apa yang berlaku di dalam sirah. Tetapi apa yang paling penting sebenarnya melalui peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah mesej yang nak disampaikan. Mesej yang nak disampaikan, saya bagikan kat sini kepada 3 mesej utama. 3 mesej utama. Yang pertamanya adalah bagaimana Allah Ta'ala nak membentuk satu kekuatan jiwa kepada Rasul. Tuan-tuan perhatikan yang ni sebenarnya kalau dalam slide kita ada timeline ataupun sorotan peristiwa dia pada tahun ke-7, ke-8, ke-9 Hijrah. Waktu tu berlaku inhisar. Inhisar ni maksudnya kepungan ekonomi. Hari ni pun mungkin manusia berlaku dalam kekurangan ekonomi, duit tak ada. Pada zaman dakwah mula berkembang, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, Quraisy mula melaksanakan boikot kepada Bani Hashim. Kerana Bani Hashim sibuk mempertikaikan agama Quraisy. Lalu mereka menjalankan inhisar, iaitu perjanjian boikot. Semua orang tak boleh berjual beli dengan Bani Hashim, tak boleh mengahwinkan anak mereka dengan Bani Hashim, wala yukallimuhum, dan tak boleh bercakap dengan mereka. Maknanya memutuskan hubungan dengan Bani Hashim, seakan-akan Bani Hashim tu kena boikot. Maknanya kalau ada satu kumpulan dalam masjid ni, semuanya orang kampung sekeliling kita tak nak bercakap dengan kita, tak nak berjual beli dengan kita, dan tak nak mengahwinkan anak mereka dengan anak mereka. Maknanya betul-betul memutuskan hubungan. Dalam keadaan yang sedemikian, memang Bani Hashim waktu tu bergantung dengan ekonomi yang ada pada dia sahaja. Maknanya kalau kambing habislah, macam tu kan. Maknanya bekalan apa yang kita boleh bertahan selama 3 tahun. Maknanya tekanan tu tekanan yang sangat dahsyat. Kemudian tahun yang seterus daripada tu berlaku pula meninggal tahun yang kita panggil Amul Hazan ataupun Amul Huzun, tahun kesedihan, yang mana Khadijah meninggal, kemudian Abu Talib meninggal. Satu lagi kesusahan yang menimpa Rasulullah. Kemudian bila mana Rasulullah dah menimpa keadaan yang sedemikian, Rasulullah cuba cari pot yang baru. Maknanya Rasulullah cuba mencari satu tapak yang baru, yang dia berdakwah ke Taif. Bila berdakwah ke Taif, kena pula baling batu dan sebagainya, kena halau dan sebagainya. Jadi 3 tahun ataupun 3 ke 4 tahun ni adalah tahun yang amat menyedihkan buat Rasulullah. Tahun yang amat mendukicitakan buat Rasulullah. Jadi sebahagian ulama menganggap ataupun menafsirkan peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah bagi memujuk ataupun meneguhkan hati Rasulullah sendiri setelah berlakunya banyak peristiwa yang menyakitkan ataupun kalau kita, maknanya kita memang betul-betul stres lah. Orang tolak kita, orang tak nak berjual beli dengan kita, orang tak nak bercakap dengan kita dan sebagainya. Kita barangkali boleh jadi stres. Kita kalau dekat media sosial pun orang kutuk sikit dalam Facebook pun mungkin kita dah stres dah. Katakan macam tu. Ataupun orang baru tersalah cakap sikit dalam WhatsApp, kita pun mungkin dah stres dah dalam WhatsApp tu, orang kutuk kita ke apa.
Ini memang berlaku secara live. Maknanya Rasulullah memang betul-betul tertekan. Akhirnya ada beberapa insiden berlaku. Selain daripada peristiwa Isra' Mi'raj tu, sebenarnya berlaku juga penurunan surah Yusuf. Kat sini ada kata berlakunya penurunan surah Yusuf. Yang ni pun tuan-tuan boleh ambil iktibar. Penurunan surah Yusuf ni sebenarnya memang nak memujuk Rasulullah juga. Sebelum kalau tak silap saya berlakunya Isra' Mi'raj. Penurunan surah Yusuf ini adalah pada satu proses untuk mengingatkan kepada Rasulullah bahawa sekiranya Rasulullah diboikot oleh Quraisy, kemudian ditolak oleh kaum Taif, kemudian Khadijah dengan Abu Talib meninggal, maknanya sangat sedih ketika itu. Lalu Allah Ta'ala sebelum peristiwa Isra' Mi'raj tu, kalau tak silap saya, turunnya surah Yusuf ni tadi, kerana Allah Ta'ala nak menceritakan kepada Rasulullah, kalau engkau dulu berada dalam keadaan susah, engkau masuk rumah engkau, maknanya duduk di rumah Abu Talib, duduk di rumah Khadijah, engkau berasa aman, mana berasa selamat, betul tak? Maknanya orang tak suka, Quraisy tak suka, maka dia pun masuk rumah Khadijah, ataupun dia masuk rumah Abu Talib, dia boleh menyelamatkan diri dia. Tetapi Allah Ta'ala nak cerita tentang surah Yusuf. Nabi Yusuf ni dalam rumah dia sendiri tak selamat. Makna dalam rumah dia sendiri, adik-beradik dia nak bunuh dia. Sedangkan Allah Ta'ala cerita, kalau kau dulu Muhammad, kalau kau Muhammad, maknanya dalam rumah kau masih lagi boleh berlindung. Ada Khadijah, ada anak-anak yang boleh membersihkan ataupun mempertahankan. Ada Abu Talib ketika itu mempertahankan Rasulullah. Tapi Nabi Yusuf punya situasi lebih kritikal. Maknanya dalam rumah dia sendiri, adik-beradik rancang untuk bunuh dia, kemudian dia kena halau, kemudian dijual, kemudian difitnah oleh wanita, kemudian masuk penjara, lagi stres hidup dia. Tuan-tuan bayangkan kena fitnah orang, sedangkan perempuan tu yang nak kepada dia, tetapi kita difitnah untuk menggoda perempuan. Apa keadaan tu? Tuan-tuan cuba bayangkan. Maknanya keadaan Nabi Yusuf ni, ujian dia maha dahsyat. Dalam rumah pun tak selamat, luar rumah pun tak selamat, duduk kat majikan, majikan fitnah dia. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan kerja dengan majikan tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan dituduh mengorat isteri kepada bos tuan-tuan. Dia punya situasi macam tu. Orang tuduh kita nak mengorat isteri kepada bos kita. Dia punya malu tu tuan-tuan, macam mana Nabi Yusuf nak mempertahankan diri dia. Kemudian dipenjarakan pula. Maknanya keadaannya memang sangat stres ketika itu, sehinggalah Allah Ta'ala datangkan kisah itu kepada Rasulullah. Tengok Nabi Yusuf. Kalau kau kena boikot dengan kaum kau 3 tahun, kalau isteri kau meninggal tak ada tempat perlindungan, kalau kaum Taif maknanya menyerang kau ataupun dan sebagainya, tengok keadaan kisah. Allah Ta'ala turunkan satu surah yang menceritakan, maknanya menenangkan juga jiwa Rasulullah. Para Nabi dulu sangat dahsyat. Sebab tu ketika mana tekanan berlaku, kalau tuan-tuan pernah dengar hadis yang Khabbab mengadu kepada Rasulullah, ala tastansuruna, Khabbab tanya kepada Rasulullah. Khabbab kata kepada Rasulullah, kenapa engkau tak doa supaya Allah Ta'ala tolong kita ni, kan kita ni berada di pihak yang benar. Kan Rasulullah marah Khabbab. Waktu tu Rasulullah sedang bersandar di Kaabah ataupun sedang baring, keadaan dia macam tu. Bila mana Khabbab ni adalah salah seorang sahabat yang kena ujian dia sangat dahsyat. Saya dah cerita pada tuan-tuan, yang Umar suruh cerita, kerana belakang dia, parut dia sangat luar biasa sikit. Parut dia luar biasa kerana dia dilumurkan dengan bara. Tuan-tuan cuba try pegang bara sekali. Yang ni dia kena lumur dengan bara, sehingga yang memadamkan bara tu adalah lemak dan darah dia yang mencair. Maknanya memang dahsyat, sehingga dia mengadu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah suruh bersabar. Rasulullah kata kaum terdahulu kepala mereka digergaji, kepala mereka disikat dengan singkat besi sehingga tertanggal kulit itu tadi. Maknanya Rasulullah gambarkan kepada hadis dengan Khabbab tu tadi. Maknanya Rasulullah suruh bersabar juga lagi. Kemudian tuan-tuan tengok, mana segala ujian fizikal ni berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat. Tiba-tiba Allah Ta'ala datang. Dari satu aspek, sebenarnya Allah Ta'ala nak memberikan ketenangan kepada Rasulullah. Dibawanya Rasulullah naik menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala sendiri. Tapi perkara yang paling penting kedua, sebenarnya dia nak tengok keimanan apa yang berlaku kepada para sahabat. Kalau para sahabat dah boleh bertahan dari aspek fizikalnya kena uji macam tu, mereka boleh tahan tak dengan cerita yang ajaib ni pula? Macam tu. Maknanya diuji dalam dan luar tuan-tuan. Kalau dah diuji secara fizikalnya tu, maka boleh bertahan. Ada di kalangan sahabat yang tak boleh terima cerita tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca Rahiqul Makhtum, ada di kalangan sahabat yang irtadda. Irtadda ni maknanya dia kembali balik kepada kufur.
Tapi poin yang pertama tadi yang saya nak fahamkan, bagaimana yang pertama Allah Ta'ala nak memberikan kekuatan kepada jiwa Rasulullah. Bila mana dah diuji dengan ujian yang maha dahsyat ataupun sangat dahsyat tu tadi, maka Allah Ta'ala angkat Rasulullah, menunjukkan kebesarannya, diangkat berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit berjumpa dengan para Nabi. Kemudian ada dialog dengan para Nabi dalam hadis yang sahih. Kemudian bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menerima arahan salat. Ada sebahagian pengkaji memberikan pandangan bahawa sebenarnya mengangkat Rasulullah ke langit ataupun dalam perjalanan yang jauh ni adalah satu proses menenangkan jiwa juga. Maknanya manusia bila mana dia berada dalam keadaan stres, maknanya dalam keadaan COVID, PKP ni tuan-tuan, isteri tuan-tuan berada dalam keadaan stres kerana hari-hari nak kena masak. Kalau dulu mungkin kita makan luar, tapi sekarang ni dah PKP, tak boleh nak makan luar, isteri kena masak, stres dia. Jadi dalam keadaan yang stres ni boleh, kalau dah dilapangkan keadaan, boleh bawa pergi berjalan. Kerana berjalan ni adalah salah satu kaedah. Tuan-tuan tengok dalam keadaan stres yang menerima Rasulullah tu tadi, Allah Ta'ala angkat dia, membawa, menunjukkan kepada dia kebesaran ataupun bukti kebesaran Allah Ta'ala, dibawanya berjalan. Istilah lainnya dibawanya berjalan sebagai salah satu kaedah juga. Maknanya kalau dah stres dengan kerja, dah stres dengan kehidupan, dah stres dengan pelbagai perkara, sebenarnya perjalanan adalah melapangkan juga. Selain daripada Rasulullah sebut dalam hadis, sebenarnya pemusafiran ni adalah satu perkara azab ataupun memenatkan juga, tetapi dari satu aspek yang lain dia memberikan kelapangan juga. Maka dibawalah Rasulullah ke langit dan sebagainya untuk memberikan satu gambaran kepada Rasulullah bahawa apa yang dibawa tu adalah satu kepercayaan yang betul, satu kepercayaan yang benar. Maknanya menenangkan jiwa Rasulullah. Rasulullah bertemu dengan pelbagai pertemuan. Yang pertamanya saya nak cerita kepada tuan-tuan bagaimana peristiwa tu secara historical aspect dia ataupun secara historical overview-nya, gambaran secara sejarahnya secara menyeluruh. Ianya adalah untuk menguatkan jiwa Rasulullah yang pertama. Yang keduanya adalah pengajaran yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memanggil Rasulullah dengan panggilan hamba. Tuan-tuan perhatikan, ini poin yang nombor dua. Allah Ta'ala kata subhanallazi asra bi'abdihi, kan? Maknanya Allah Ta'ala memperjalankan hambanya pada malam hari itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Macam mana Allah Ta'ala mengangkat Rasulullah pun tuan-tuan tengok, maknanya Allah Ta'ala angkat Rasulullah ni daripada muka bumi kemudian ke langit. Maknanya kedudukan yang paling tinggi, tetapi Allah Ta'ala masih memanggil dia sebagai seorang hamba. Maknanya macam tu juga dengan kita, bagaimana tingginya esok nanti pangkat kita, kedudukan kita, jadi menteri ke, jadi raja ke, tetapi di sisi Allah Ta'ala masih lagi seorang hamba. Allah Ta'ala angkat Rasulullah tu pada kedudukan yang tertinggi dah, tetapi dalam Quran masih lagi Allah Ta'ala meletakkan dia sebagai seorang hamba. Itu pengajaran yang kedua juga yang boleh kita pelajar daripada Isra Mi'raj. Yang pertama, bagaimana nak memperkukuhkan jiwa Rasulullah. Yang keduanya, menggambarkan bagaimana tingginya kedudukan seseorang, dia masih lagi hamba di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiganya adalah tentang pengajaran istiqamah. Pengajaran istiqamah ni saya ambil daripada kisah Masyittah. Masyittah ni mungkin dah cerita dah pada tuan-tuan, tapi saya cerita balik tentang bagaimana bila Rasulullah diperjalankan, dimi'rajkan, dinaikkan ke langit, dia kata dia tanya pada Jibril, ma hadhihi ra'ihatat tayyibata ya Jibril. Dia tanya kepada Jibril, apakah bau yang sangat wangi ini wahai Jibril? Lalu Jibril kata, hadhihi ra'ihata Masyittah ibnata Fir'aun. Dia kata ini adalah bau tukang sikat anak perempuan kepada Fir'aun. Masyittah ni bukan nama dia. Yang ni pandangan saya, pandangan Sanusi. Masyittah ni bukan nama dia. Masyittah yang dalam hadis tu maksudnya adalah tukang sikat anak perempuan kepada Fir'aun. Masyittah ibnata Fir'aun, kalau tak silap saya dalam lafaz hadis tu. Masyittah iaitu tukang sikat anak perempuan kepada Fir'aun, kerana ketika dia menyikatkan rambut anak perempuan Fir'aun, sikat dia terjatuh. Kan kisah yang masyhur. Lalu dia nak ambil, ketika dia nak ambil ataupun ketika sikatnya terjatuh, dia sebut Allah. Dia sebut Allah. Lalu anak perempuan Fir'aun tanya, Allah tu siapa? Lalu Masyittah tukang sikat tu kata, Allah tu adalah Tuhan aku dan Tuhan kau dan Tuhan ayah kau Fir'aun.
Fir'aun kata aku ana rabbukumul a'la kan. Al-Quran kata Fir'aun kata akulah Tuhan. Macam mana pula ada Tuhan lain? Macam mana pula ada Tuhan lain? Lalu dipanggil Masyitah. Masyitah mengaku depan Fir'aun, inilah dia Allah. Allah adalah Tuhan aku, Tuhan kau dan Tuhan kita semua. Yang inilah insiden yang sangat menyayat hati, kerana Fir'aun minta dinyalakan api ataupun dibakar minyak kalau tak silap saya. Lalu setiap ahli keluarga Masyitah ataupun anak-anak dia dibakar, sama ada secara dalam api itu tadi ataupun dengan minyak yang dinyalakan itu tadi. Tuan-tuan boleh sanggup tengok anak-anak tuan-tuan meninggal dibakar hidup-hidup, ataupun dia menggeletik dalam minyak yang menyala macam tu, menggelegak macam tu, anak kita orang bakar depan mata kita, kita boleh tengok macam tu. Ini kisah luar biasa tuan-tuan. Sehinggalah waktu dia tengok anak dia meninggal tu, dia boleh bertahan lagi. Sehinggalah bila mana anak dalam kandungan dia nak diambil tu, tiba-tiba dia menangis. Kerana tuan-tuan boleh bayang bayi tu nak dicampak dalam minyak yang menggelegak macam tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati meninggal kena bakar dikira syahid tuan-tuan sebenarnya. Walaupun tak mempertahankan agama, mati dibakar dikira syahid juga. Walaupun maknanya bukan pergi berjihad. Ini memang betul-betul mempertahankan agama. Mati anak dia terbakar macam tu, waktu dia tengok tu semua tak boleh bertahan lagi. Tapi bila anak yang dikandung dia tu nak dicampakkan, waktu tu dia menangis. Dan ketika dia menangis inilah Allah Ta'ala berikan dia satu kelebihan, yang ni karamah, iaitu satu kemuliaan yang diberikan kepada orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, wali itu sendiri tadi. Lalu bayi itu boleh bercakap ataupun diberikan kelebihan bercakap. Ada 3 bayi yang boleh diberikan kelebihan bercakap selain daripada Nabi Isa, kes Masyitah ni tadi, dan kes, kalau tuan-tuan ingat, ada seorang lelaki yang saleh yang nak diuji oleh ibu dia kerana terlalu khusyuk beribadah, kalau tak silap saya, dalam satu hadis yang lain. Tapi kisah Masyitah ni memperingatkan kepada kita bagaimana penting istiqamah tu tadi, walaupun diuji dalam keadaan yang sangat dahsyat macam tu. Sehingga anak sendiri, saya rasa kita semua tak sangguplah nak tengok anak kita meninggal depan mata kita macam tu diseksa kan. Kita akan marah, kita akan tak boleh tahan macam tu. Tetapi seorang perempuan tuan-tuan, kalau kita ayah lelaki tak apa lagi, ni ibu tuan-tuan, tengok anak dia sendiri macam tu, dia tak tahan, dia menangis. Akhirnya bila menihatkan kepada Allah Ta'ala, memberikan dia kelebihan kepada anak dia boleh bercakap ketika itu, maka dia menenangkan jiwa dia ketika itu. Dan akhirnya dia pun sama-sama dicampakkan ke dalam api ataupun dicampakkan kepada minyak yang panas tu tadi. Tapi yang ni, yang pengajaran yang ketiga yang kita boleh belajar daripada kisah Isra Mi'raj adalah tentang kisah Masyitah. Bagaimana istiqamah ni adalah satu perkara yang sangat berat. Tuan-tuan ingat tak, maknanya saya ada selalu ataupun ingatkan dulu kita belajar tentang tasawuf, saya ingatkan pada tuan-tuan bangun tidur baca zikir apa, lepas solat baca zikir. Sebenarnya nak istiqamah tu susah juga kadang-kadang. Hari ni mungkin kita boleh semayang sunat 2 rakaat, tapi nak istiqamah tu belum tentu lagi tuan-tuan. Yang ni yang Rasulullah kata syayyabat ni Hud. Rasulullah kata surah Hud ni telah menyebabkan aku beruban. Syayyabat ni Hud wa akhawatuha, dan surah-surah yang seperti mana dengan surah Hud tu tadi. Bila dikaji ada pelbagai gambaran yang ditafsirkan oleh ulama mengenai hadis ni. Ada yang kata sebenarnya Rasulullah berkata sedemikian kerana surah Hud ni dan surah-surah yang sedemikian dengan dia menceritakan tentang hari akhirat. Jadi bila mana Rasulullah memikirkan tentang hari akhirat esok, nanti Allah Ta'ala akan pamerkan kepada kita dosa-dosa kita dan sebagainya, menyebabkan Rasulullah berada dalam keadaan yang membimbangkan tu, sehingga beruban gambaran dia macam tu. Tetapi apa yang disebut oleh Al-Imam Qurtubi agak menarik. Dia kata kerana dalam surah Hud ni ada ayat mengenai tentang fastaqim kama umir, ataupun ayat tentang istiqamah. Maknanya istiqamah ni bukan satu perkara yang mudah. Kita nak konsisten hari-hari baca Quran, kita nak konsisten hari-hari solat sunat sebelum subuh dan sebagainya, adalah satu perkara yang tidak mudah. Lalu atas dasar itulah kita kena ambil pengajaran daripada kisah Masyitah tu tadi, bagaimana istiqamah ni adalah kedudukan mereka yang boleh istiqamah dalam agama akan mencapai satu kedudukan yang tinggi juga di sisi Allah Ta'ala, sehingga Rasulullah boleh terbau bauan yang wangi di langit. Maknanya mulia kedudukan dia, seorang wanita. Allah Ta'ala angkat kedudukan dia sehingga bau dia dibau oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tanya, bau siapa ni? Rupanya bau Masyitah ataupun bau tukang sikat tu tadi. Kelebihan dia kerana istiqamah mempertahankan agama.
Hari ni sebenarnya bukan mudah juga nak mempertahankan agama kan. Kalau diuji sikit mungkin kita akan longlai juga. Tapi nak ceritanya sebenarnya istiqamah adalah satu perkara yang sangat tinggi juga di sisi agama. Yang tu yang ketiga, pengajaran yang ketiga mengenai tentang yang apa yang kita boleh ambil daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Kemudian pengajaran yang keempat juga antara yang terpenting yang saya sebutkan pada awal tadi adalah mengenai sebenarnya Rasulullah ataupun Allah Ta'ala nak menguji jiwa orang yang beriman. Kalau dahulu yang saya sebutkan pada muqaddimah tadi, kalaulah dahulu yang menafikan tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah orang Quraisy, hari ni orang Islam kita sendiri mempertikaikan. Nah, yang ni yang maknanya ujian ni adalah ujian yang benar-benar sangat praktikal daripada dulu sampai hari ni. Ada di kalangan mereka ataupun ada di kalangan kita sendiri tak berupaya untuk menghadapi ujian yang sedemikian, sehingga ada sebahagian kita maknanya menolak peristiwa ni. Maknanya tak percaya. Tentang pembahagian peristiwa ni, ada 3 kategori ulama yang menafsirkan peristiwa ni. Ada di kalangan mereka yang memang percaya Isra' Mi'raj ni berlaku secara fizikalnya dan secara rohnya memang betul-betul Rasulullah diangkat. Tetapi ada sebahagian Muslim sendiri, ada sebagai contoh macam golongan Mu'tazilah. Mereka percaya Isra' Mi'raj tetapi mungkin ianya berlaku secara roh sahaja. Gambarannya sedemikian. Ataupun ada yang kata maknanya secara dalam mimpi sahaja. Kalau tak silap saya, mereka menggunakan hadis yang lain yang mengatakan ada jasad Rasulullah ketika berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj, tetapi dikatakan hadis tu adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak kuat, hadis yang menggambarkan bahawa sebenarnya hadis yang didatangkan oleh Bukhari itu adalah hadis yang lebih kuat, iaitu hadis tentang utitu bil buraq, iaitu aku didatangi dengan buraq. Yang ni adalah tentang ujian. Kenapa? Poin yang paling penting adalah kenapa Allah Ta'ala uji dalam poin yang sedemikian. Maknanya pada tahun ke-11 tu ataupun pada tahun yang ke-10, pada tahun yang ke-12. Kenapa berlakunya Isra' Mi'raj pada tahun yang ke-12 Hijrah? Kerana pada tahun yang ke-13, ini tafsiran sebahagian ulama, kerana pada tahun yang ke-13 akan berlaku peristiwa yang besar. Peristiwa apa tuan-tuan? Peristiwa hijrah. Maknanya kalau dia orang tak boleh nak percaya kepada arahan ataupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah ni, maka apa yang berlaku pada tahun depan lebih susah, iaitu mereka terpaksa meninggalkan negara mereka, keluarga mereka. Maknanya ujian tahun depan lebih besar. Maka pada tahun ke-12 tu berlaku Isra' Mi'raj. Nak tengok orang beriman ni boleh percaya ke tak. Kalau mereka percaya, golongan ni lah yang betul-betul pure, yang tahun depan mereka ni lah yang akan berhijrah untuk membangunkan sebuah negara. Maknanya peristiwa Isra' Mi'raj tu bukan berlaku saja-saja. Maknanya apa, dia sama macam perang Badar. Dia sama macam perang Badar. Beberapa bulan sebelum berlakunya perang Badar, berlaku satu insiden ataupun berlaku satu arahan yang penting, iaitu apa? Perubahan qiblah. Tahwilul qiblah kita panggil. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dalam surah Baqarah ada cerita, falanwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Orang Islam waktu tu dah semayang menghadap Baitul Maqdis 16 ke 17 bulan. Dah setahun lebih menghadap ke Baitul Maqdis. Maknanya sekarang ni menghadap ke Palestin. Kalau tuan-tuan tahu, Palestin sebelah utara, Madinah di tengah-tengah, Mekah kat bawah. Kalau kita semayang menghadap Palestin, bila Allah Ta'ala kata ubah kiblat, kita kena ubah 180 darjah ni. Ubah ke belakang. Kan terbalik tu. Dalam hadis yang sahih, ada sahabat dia salat bersama dengan Rasulullah. Salat bersama dengan Rasulullah, dah ubah kiblat dah. Elok sebelum ni menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang ni dia orang dah menghadap ke Mekah balik, ke Baitul Haram. Jadi sahabat ni keluar daripada salat tu dan dia lalu kepada satu kumpulan Ansar yang sedang salat. Satu kumpulan Ansar yang sedang salat. Lalu lelaki ni kata kepada kaum Ansar ni, ubah kiblat. Sekarang ni kita semua dah ubah kiblat, dah tak menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka berpaling terus tuan-tuan. Yang imam daripada belakang, yang belakang tadi terpaksa pergi beralih ke depan. Sebab perubahan kiblat tu berlaku. Yang ni juga adalah satu arahan, kerana tak lama lepas tu berlakulah perang Badar. Nak melihat kepada kekuatan ataupun arahan, terima arahan tak orang Islam ketika tu, taat tak mereka, kerana selepas daripada tu akan berlaku satu peristiwa yang lebih besar, iaitu perang Badar.
Sama juga macam Isra' Mi'raj, lepas berlakunya Isra' Mi'raj, berlaku peristiwa hijrah. Maknanya dia nak tengok juga sebagai satu ujian buat orang beriman, siapa di kalangan mereka yang beriman akan berjaya dan akan melepasi tahap-tahap yang seterusnya. Sebab tu dalam hadis ada menceritakan, ataupun dalam kitab sirah ada menceritakan, sebahagian kaum mukmin memang dia meninggalkan terus agama Islam selepas daripada itu, kerana mereka merasakan peristiwa tu tak logik dan tak boleh diterima akal pun. Sama juga macam bos kita nak try kita kan, dia nak tengok kita taat tak pada kita, dia pun bagi kita satu arahan. Nak tengok sama ada kita boleh dengar ataupun mempertikaikan arahan dia. Sebenarnya arahan tu bukan arahan yang betul pun, sekadar nak uji, nak tengok kekuatan kita boleh terima ke tak arahan. Kerana selepas daripada itu akan datang satu lagi peristiwa yang lebih besar. Satu lagi peristiwa yang lebih besar, iaitu tentang hijrah. Dan hijrah ni sebenarnya tuan-tuan, dia bukan sekadar hijrah. Sikit lagi Okey, saya ambil 10 minit lagi boleh haji Dia bukan sekadar hijrah. Hijrah ni adalah proses pembinaan negara. Tuan-tuan bayangkan bukan mudah kita nak melepaskan kepimpinan kita kepada orang yang kita baru kenal beberapa bulan. Gambaran di Madinah adalah Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah dilantik jadi ketua negara. Sanggup tak kita even dalam masjid ni, sanggup tak kita datang seorang lelaki yang baru kita memberikan kepercayaan dia untuk jadi ketua masjid, katakan macam tu? Bukan senang. Yang ni pula dalam ketua negara kita nak beri kepada dia. Maknanya proses hijrah tu adalah proses yang agak susah. Itu yang keempat yang saya boleh kira juga. Yang ketiga tadi tentang istiqamah. Pertama tentang menguji ataupun memperkuatkan jiwa Rasulullah. Yang kedua tadi tentang kedudukan hamba. Allah Ta'ala dah angkat Rasulullah kepada kedudukan yang tinggi pun Allah Ta'ala masih panggil Rasulullah sebagai hamba. Yang ketiganya adalah tentang kisah Masyittah. Bagaimana Masyittah ni menggambarkan tentang istiqamah, kepentingan istiqamah. Yang keempatnya adalah tentang menguji jiwa orang yang beriman. Kisah Isra' Mi'raj ni valid sampai sekarang. Ada di kalangan kita pun tak boleh terima dah. Maknanya di kalangan yang boleh terima ni menggambarkan masih lagi dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah dia. Dan yang kelimanya adalah tentang peristiwa-peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ada beberapa perkara tambahan yang kita mesti hati-hati. Yang ni saya suka ingatkan. Sebenarnya saya dah ingatkan dalam Facebook saya lah. Kalau tuan-tuan ikut Facebook saya, tentang ada gambaran-gambaran yang mungkin betul, mungkin tidak betul mengenai Isra' Mi'raj. Salah satu yang paling popular mengenai betul ataupun tidak betul mengenai Isra' Mi'raj ni adalah tentang gambaran buraq. Gambaran buraq ni bukan sahaja kita orang zaman hari ni yang menggambarkan buraq ni berkepala manusia, rambut dia panjang, kaki dia seperti kaki kuda, tanduk sedikit seperti tanduk lembu, mempunyai janahan, mempunyai sayap dan sebagainya. Perkara ni secara spesifiknya tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam satu kitab namanya Kitab Mawdu'at menyebutkan ada satu hadis maudhu' ataupun hadis palsu mengenai tentang gambaran buraq, yang mana digambarkan buraq tu mempunyai kepala. Saya tak boleh nak gambarkan macam mana Rasul duduk atas buraq, kemudian kepala orang, kemudian ada sayap, macam tak berapa nak kena. Bahkan ada beberapa manuskrip lama, manuskrip daripada India. Saya tunjukkan dalam website saya kalau tuan-tuan tengok. Ada manuskrip daripada Uzbekistan disimpan di Museum California. Ada juga manuskrip daripada zaman Osmaniyah. Ada juga manuskrip daripada Parsi. Kesemuanya menggambarkan buraq tu dengan wajah berdasarkan budaya setempat. Faham tak? Budaya setempat ni maksudnya kalaulah manuskrip tu daripada India, maka wajah tu wajah seperti ada orang India sikit lah. Kalau manuskrip tu berasal daripada Uzbekistan, mata orang tu macam sepet-sepet sikit. Jadi gambaran buraq pada setiap orang tu berbeza-beza, sedangkan tak disebutkan dalam hadis. Ada yang kata pelana dia daripada mutiara hijau dan sebagainya, tali dia berwarna merah daripada yakut dan sebagainya. Gambaran-gambaran sebegini sebenarnya tidak diberikan gambaran spesifik dalam hadis yang sahih. Dalam Sahih Bukhari hanya disebutkan utitu bil buraq. Rasul kata aku didatangi dengan buraq yang mana warnanya abyad, warnanya putih, kemudian atwalu minal himar, dia lebih besar daripada keldai,
wa asgharu min wadunal baghal, dan lebih kecil daripada baghal. Baghal ni kecil sikit daripada kuda. Kemudian dia kata yadha hafirahu, bila dia letak kuku dia ataupun bila dia letak kaki dia sejauh mata memandang. Letak kaki sejauh mata memandang ni menggambarkan satu step dia sejauh mata memandang, macam kita duduk tepi laut. Kan kita duduk tepi laut kan, ujung sana nampak kapal ke ujung sana, sekali sekelip pun dah ujung sana. Kelajuannya sangat laju. Gambaran dia macam tu. Manakala gambaran tentang dia ada sayap macam unicorn ke, dia ada kepala orang ke, rambut orang tu panjang, ni tidak dispesifik, tidak diberikan perincian dia dalam hadis. Jadi yang ni kita kena agak berhati-hati sikit. Perkara ni sebenarnya disebutkan oleh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti. Kalau tuan-tuan pernah dengar, Dr. Ramadan Al-Buti ni adalah seorang ulama Syria yang mati kena bom. Ketika dia mengajar begini, Allahu Akbar tuan-tuan, sebenarnya itu adalah kematian yang mulia. Dia meninggal ketika dia sedang mengajar, menyampaikan ilmu. Itulah jihad yang paling besar juga pada saya. Waktu tu kan zaman macam tu, zaman Asad. Orang tengah berperang sesama mereka di Syria tu. Kalau tak silap saya, dia syahid di dalam masjid ketika dia sedang mengajar. Dan salah satu karya dia yang popular adalah Fiqhus Sirah, fiqh tentang sirah tu tadi. Dan dia ada menyebutkan di dalamnya ada satu buku tentang peristiwa Isra Mi'raj ni. Salah satunya dia katakan ada satu karya yang disandarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nama kitab tu Mi'raj Ibn Abbas. Kitab Mi'raj Ibn Abbas. Dia katakan kisah-kisah ni direka. Banyak kisah-kisah yang direka, yang mungkin tidak benar, tetapi disandarkan. Dikatakan Abdullah bin Abbas cakap sedemikian, sedangkan Abdullah bin Abbas tak cakap sedemikian. Lalu Syekh Ramadan Al-Buti kata kena hati-hati dengan riwayat-riwayat yang datang daripada peristiwa Isra Mi'raj ni, kerana kita bimbang andai disampaikan kepada kita sesuatu ataupun kita menyampaikan satu kisah yang kita tidak pasti, kemudian kita kata Rasulullah cakap sedemikian, kan kita telah menfitnah Rasulullah. Macam saya tak cakap sedemikian pun, tiba-tiba tuan-tuan kata Sanusi cakap macam tu. Jadi seakan-akannya tuan-tuan fitnah saya. Yang ni lebih besar. Rasulullah tak cakap sedemikian, tiba-tiba kita kata buruk ni kepala dia sendiri. Rasulullah tak cakap macam tu. Seakan-akan kita fitnah Rasulullah bercakap sedemikian. Maka yang ni tak betul lah, ataupun yang ni tak elok. Jadi saya kira secara kesimpulannya ada 5 pengajaran penting yang tuan-tuan boleh belajar mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, bagaimana Isra Mi'raj ni nak memperkukuhkan hati dan jiwa Rasulullah. Diturunkan juga surah Yusuf untuk memberikan peringatan ketenangan kepada Rasulullah. Yang keduanya adalah mengenai tentang panggilan hamba, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, yang mana Allah Ta'ala panggil Rasulullah ni dengan panggilan hamba sekalipun diangkat ke langit yang tinggi. Yang ketiga tentang istiqamah. Yang keempat tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak menguji orang yang beriman, bagaimana lepas ni akan berlaku satu peristiwa yang lebih besar daripada itu. Dan yang kelimanya, kita hendaklah berhati-hati dengan peristiwa yang disampaikan kepada kita, kerana kita bimbang kalau peristiwa itu tak benar, tetapi kita kata Rasulullah berkata sedemikian. Jadi mudah-mudahan kita boleh mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj ni. Saya tangguhkan pengajian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.